Aku nak takutkan kamu daripada suka bercakap bohong. Sehingga dalam riwayat yang lain Nabi kata orang yang bercakap bohong ini mempunyai salah satu daripada ciri-ciri orang yang munafik. Tetapi dalam hal apabila bercakap bohong itu pada perkara yang baik, umpamanya dia bagi contoh dalam kitab tu, dia kata nak mendamaikan orang, kan, ada isteri ramai, dia buat contoh pula isteri ramai dalam kitab tu, kan. Lepas tu dia buatlah, dia bagi contoh di situ, dia kata apabila nak mendamaikan madu-madu, dia kata dalam kitab, lebih kurang macam tu lah. Ada biasalah tuan-tuan, orang perempuan dia tak suka, dia kata bohong pun tak boleh. Kalau bohong tak boleh, hampa jangan cemburu. Dah hampa pun cemburu, terpaksalah kena bohong. Faham tak? Dia kalau mereka pun tak ada cemburu keterlaluan, kalau kata balik dari mana? Balik dari rumah kan tu lah, ya okey lah, pimai-pimai dah sampai rumah dah. Ni balik rumah dia, balik pada rumah mana? Balik rumah bini muda. Elok lah, dah duduk sana mah seronok mah, mai dah balik mai sini. Sudah. Dia payah kita pula. Jam lah. Lalu kita mau kata apa? Bawa balik masjid. Yalah, balik masjid, mayang insya, mayang di masjid, pergi rumah bini muda, lepas tu balik rumah bini tu. Jangan abang yang pergi rumah bini muda, abang kata bawa balik masjid. Yalah, tadi pergi masjid kak kan. Salah ke cakap bohong tu? Tak salah. Pasal apa? Ni betul ke ni balik? Betul ya? Balik masjid tadi. Betul baru tanya orang masjid. Memang betul insya tadi ada kat masjid. Tapi habis-habis insya, Assalamualaikum belah. Wirid tak ada, doa. Pasal apa? Ni nak duduk rumah bini muda awal banyak lama sikit. Kok demam ke apa kan nak pergi tengok. Ni tak bagi pergi. Standard tuan-tuan. Mana-mana pun orang perempuan tak cemburu tak nama orang perempuan. Tapi boleh tak bohong? Nabi satu hari, tengok dia punya gelagat dia. Satu hari dia bawa balik cincin rumah dia. Balik rumah cincin, dia seralum masuk kat jari salah seorang isteri dia. Dalam hadis ini Allahualam tak digambarkan nama siapa isteri dia. Maka lalu isteri ni pun bila Rasulullah bagi hadiah ni, dia pun tanya soalan, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak isteri mana engkau paling sayang? Rasulullah kata, isteri yang aku bagi cincin kat dia. Esok balik muak bini-bini lain pula bawa cincin. Dia apa rasa nak tanya, asal bila bagi cincin? Rasulullah pun bukan orang senang, dia pun bagi cincin. Ya Rasulullah, isteri dalam banyak-banyak Rasulullah sayang siapa? Yang paling sayang adalah yang aku bagi cincin. Jadi semua bini dia bagi cincin, tapi dia dah pesan lah, pakailah rumah. Kan? Jadi bijaknya Rasulullah dalam menangani, kan, nak pakailah rumah ke di mana kan, tapi Rasulullah cakap isteri yang aku bagi cincin, yang mungkin juga satu hari nanti lepas Rasulullah wafat, dia pakai jumpa-jumpa tengok-tengok semua orang pakai cincin yang sama. Macam mana dia ni boleh ada cincin tu? Jangan. Tu dah kena tipu. Salah ke tipu lu tu? Tak salah. Dan memang dia sayang. Bak kata Piramli, siapa tak sayang bini oi? Semua orang sayang. Tapi kalau hang tanya yang mana paling sayang, bab sayang-sayang dia bukan boleh buat. Hang buat perangai bagus. Ni kalau kena cerita panjang lah. Saya nak cerita tentang cakap bohong tu. Ada orang tengah lari daripada musuh, daripada penjahat, daripada apa, orang tengah ligan. Dia kata, cik tolong cik, jangan abang kata saya main sini, dia nak bunuh saya. Awak tak tahu lah samsing mana akan nak main bunuh saya, kan. Dia pun pergi sembunyi, naik atas masjid, sembunyi di atas. Kata orang pun lalu, Haji nampak satu budak ni, tak perasan pula, asal macam mana tadi ada orang lari kot tu. Kita cakap bohong. Pasal apa? Demi menyelamatkan nyawa dia. Kalau tidak orang bunuh dia. Ni samsing jalanan nak bunuh dia, maka wajib cakap bohong. Jangan buat betul bendui pula. Ada tadi dia sembunyi di atas, panik mau dak balun bang. Cari pasal kita dah bersekongkol dalam perbuatan yang haram mungkin, maka menyelamatkan nyawa orang, maka hukum dia adalah wajib. Sebab tu dia berubah melihat kepada situasi. Asas umumnya cakap bohong tak boleh. Umumnya cakap bohong tak boleh. Tapi ada perkara-perkara yang dibenarkan. Sama juga macam mengumpat.
secara asasnya kata pasal orang tak boleh, hukum dia haram mengumpat. Tapi Nabi dah bagi dah excuse 6 perkara boleh kata pasal orang tak dinamakan mengumpat. Hari lain nanti akan datang. Kali ini cerita dulu pasal apa? Pasal mendamaikan orang yang bergaduh. Maka hukum dia adalah harus boleh untuk kita bercakap. Bahkan salah satu daripada sifat yang terpuji sifat orang beriman adalah mendamaikan. Cuba bagi orang bergaduh, bagi orang baik, orang bergaduh bagi jadi baik. Cabaran kita nak mendamaikan orang. Maka kalau kita nak mendamaikan orang, dia mesti tak puas hati kat dia tu, dia kata macam saat lagi dengan kita pun dia kata, maka kita kena sabarlah. Nak buat macam mana? Kita niat kita nak cuba bagi baik, kita buat ke tak buat, ada niat nak bagi orang berbaik, di situ dah ada tanda-tanda keimanan. Walaupun mungkin gagal, mungkin berjaya, mungkin gagal. Dah. Gagal ke berjaya ke mendamaikan, yang tu kerja Allah. Sikap nak mendamaikan orang itu adalah sikap yang terpuji. Dan itu adalah salah satu daripada tanda-tanda ada iman. Yang tu yang kita nak. Jangan kata loh tak jadi tak ada iman lah. Dah, yang tu kerja Allah. Kerja kita mendamaikan. Usahalah kok mana boleh buat. Sebab itu kata Nabi SAW di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم, yang bermaksud tidak ada kebaikan pada kebanyakan berbisik-bisik mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah dan berbuat kebajikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Di antara benda bisik-bisik mana yang kita cuba duk cakap-cakap pasal orang, antara benda baik kita cerita apa-apa pasal orang adalah salah satunya ketika mana kita ada satu keadaan, satu sifat islahim bainan nas, kita nak bagi manusia jadi baik. Boleh baik, boleh silaturahim balik, maka inilah dinamakan antara sifat yang baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka cubalah untuk mendamaikan antara kedua saudaramu itu. Usahakan. Innamal mu'minuna, di sini kata sifat orang beriman. Orang-orang beriman ini bersaudara. Maka apabila kita usaha untuk nak mereka baik, maka adanya sifat ataupun ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ini yang kita nak. Dalam Ramadan ni kita nak tengok apa benda baik. Saya pasal nak cerita benda baik. Pasal awal-awal Ramadan dulu kita duk tanya, tuan-tuan, apa dia benda baik kita boleh buat dalam Ramadan? Kita duk terfikir, apa benda baik aku boleh buat? Maka di antara benda baik yang kita boleh buat di dalam Ramadan, iaitulah kita tengok ada persengketaan, adalah pergaduhan masa muka antara orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Kita cuba perbaiki kehidupan mereka, perbaiki keadaan mereka, perbaiki hubungan yang antara mereka, supaya kita tumpang sama kebaikan tersebut. Dan itu juga salah satu daripada tanda orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ummu Kalthum bin Uqbah bin Abi Mu'aidh, dia kata Nabi SAW bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khaira aw yaqulu khaira. Tidaklah dinamakan berpembohong orang yang mendamaikan antara manusia, di mana dia hanya mengatakan yang baik-baik saja dan hanya menyebut kebaikan yang dimaksudkan. Maksudnya kalau kita usaha, walaupun kita cakap benda baik lah, tapi mungkin tak betul ya, standard lah, kita pergi jumpa dia ni, dia nak baik dengan tengok macam satu macam yang apa ya, baik lah kan, betul dia nak baik dengan aku, betul yang tak percaya nanti dia main api abang kat dia ni pula. Jadi walaupun bukan dia nak baik pun,
tapi mungkin dengan cara benda yang kita wujudkan satu benda, akhirnya mereka boleh berjumpa dan juga boleh berbaik-baik. Allah, tuan-tuan, putus silaturahim ni, putus hubungan ni antara benda-benda yang akan menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, duk atas dunia ni jadilah satu manusia pemaaf. Geram-geram juga kadang-kadang orang buat nanya kat kita. Nabi antara orang yang dia tak boleh maaf adalah Wahsy. Pasal Wahsy bunuh pada perang Badar, dia bunuh, bukan perang Badar, perang Uhud. Lepas pada perang Badar berlaku perang Uhud, dia baling tombak kat Sayyidina Hamzah, kena kat jantung, dia pergi, dia belah dada, dia tinggal jasad Hamzah, panggil perempuan tu, pasal perempuan tu laki dia Hamzah pergi bunuh dalam perang Badar. Dia ambil buang jantung, buang keluar, dia gigit, lumat, dia luar. Bila Rasulullah mai tengok lagu tu, bukan takat bunuh, hang belah dada, hang ambil jantung, hang gigit, pak menakan aku punya jantung lagu ni. Nabi geram dia. Nabi kata, orang yang bunuh Hamzah ni, tangan aku sendiri dibunuh dia. Selang dalam beberapa tahun, Rasulullah tak dapat lagi Wahsy. Tapi Wahsy kok mana tu beriman. Bila dia beriman, Rasulullah tak boleh pandang muka dia. Rasulullah kata, tak apa, pasal agama ni bukan aku punya agama, tapi yang bunuh pak menakan aku tu, dia ada satu perasaan. Rasulullah tak boleh tengok muka dia. Rasulullah tengok muka dia, teringat dia bunuh Hamzah. Tapi Wahsy ni orang bijak, tuan-tuan. Dia tak mau bagi Rasulullah ada satu perasaan yang tak baik kat dia. Dia tahu Rasulullah marah, tengok, tak boleh tengok. Siapa pun akan jadi macam tu. Orang bunuh pak menakan pula macam member rapat. Mereka besar sekali. Mungkin Hamzah ni tua sikit daripada Nabi. Dan minum susu sekali kepada Thuwaibah Al-Aslamiyah. Mereka ibu susu, mereka sama. Umur pun lebih-lebih kurang. Sebaya Sayyidina Hamzah. Bahkan ketika Nabi susah, Hamzah yang datang tolong. Member rapat. Pak menakan juga lagi. Sayang orang buat kat dia macam tu, kita geram. Kita member-member biasa-biasa pun kita geram orang buat lebih kurang. Kan? Jadi tuan-tuan, Wahsy buat macam mana dia? Berdoa, ya Allah, kok mana aku boleh buat, boleh tarik balik hati Rasulullah, seronok kat aku balik. Tiba-tiba Rasulullah umum, siapa boleh bunuh, ada seorang kat Yaman mengaku jadi Nabi. Akhirnya Wahsy berdarah pergi awal-awal. Naik kuda, dia punya tombak kalau kena memang cun-cun dia kena. Dia baling-baling, pak, kawan tu mati. Dia tu mengaku jadi Nabi. Nama dia Musailamah. Digelarkan dengan Musailamatul Kadzdzab, pembohong yang paling besar. Dia mengaku jadi Rasul di Yaman. Akhirnya baling, bunuh, potong kepala, bawa kepala mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ni kepala Musailamah. Tu dia. Dan Rasulullah tengok kesungguhan dia nak tarik hati Rasulullah balik. Maka akhirnya Rasulullah berbaik dengan dia. Bukanlah tak baik-baik lah, tapi sikit. Dan dia pun boleh perasan macam Rasulullah tak berapa nak layan dia. Jadi tak berapa suka. Pasal apa duk teringat lagi benda-benda lagu tu. Baru beberapa tahun, setahun dua, jadi macam tak boleh terima lagi. Sedangkan dia Rasulullah, tapi buat macam mana? Dia tetap orang ada perasaan, kamu nampak dengan aku member apa ni? Macam tu. Tapi main dengan agama punya pasal, tengok orang boleh letak tepi semua segala benda-benda yang macam ni. Kita kadang-kadang bergaduh benda kecil-kecil, bergaduh di masjid, bergaduh pasal jawatan. Ada jawatan, ada. Tak ada jawatan, sudah. Bergaduh ni sampai macam-macam buat, pergi report sana, kalau boleh nak tangkap lah, kalau kau boleh awak jadi macam tu tau. Pasal apa surau masjid ni selalu mana-mana tempat kita pergi mesti ada bergaduh-bergaduh. Pasal apa yang jadi macam tu, punya busuk hati, punya masjid mana-mana yang terbaik, yang orang duk anjurkan macam-macam. Kenapa wujud manusia-manusia yang busuk hati? Kenapa wujud manusia-manusia yang kononnya tak puas hati dengan keadaan kebaikan yang duk ada? Kadang-kadang kalau bagi kat dia buat pun dia tak boleh buat macam mana yang duk ada. Tiba-tiba dia nak runtuhkan benda-benda kebaikan, program. Tengok saya cerita kemarin. Tuhan kata, siapakah yang paling zalim daripada manusia di kalangan manusia yang mencegah manusia mengimarahkan rumah Allah dan berusaha untuk meruntuhkannya. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tuhan kata, inilah manusia paling zalim di muka bumi. Sampai dia kata apa? Kami kalau pegang masjid ni, nombor satu sekali kami nak potong semua ceramah agama, kuliah-kuliah semua tak mau. Tu dia punya jahat malu gitu. Teruk pada Abu Lahab lagi. Kan?
Abu Lahab pun lebih kurang macam tu juga, tapi dia masih lagi benar Nabi untuk berceramah. Faham tak? Walaupun dia kacau, dia hantar orang pergi kacau, tapi yang ni hantar orang pergi kacau, dia berusaha untuk meruntuhkannya. Nah, kalau boleh supaya hapuskan terus cita-cita pada dia orang Islam Saya tak berani katalah sifat orang beriman, sebab ciri-ciri orang beriman tak apa cukup dalam tu. Ciri sebagai seorang Muslim ada, tapi ciri sebagai orang yang beriman. Ya, inilah antara benda kita kena ambil, kena buat muhasabah. Kan? Kata dengan Ummu Kalthum, dia berkata, aku belum pernah mendengar Nabi memberi peringatan dan memberikan keringanan untuk berbohong kecuali 3 hal. Pertama, peperangan. Yang kedua, mendamaikan pihak yang bertikai, dan hubungan suami isteri. Nabi bagi keharusan. Bab-bab laki bini boleh bohong, ya. Bab-bab peperangan boleh bohong, apa-apa benda lah nak bohong. Bab peperangan ni, dalam hadis Nabi kata apa? Al-harbu khudda'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Kalau duk betul-betul nak menang mana, mesti kena ada dia punya teknik, taktik dia kena ada. Faham tak? Maka dibenarkan dalam hal-hal peperangan. Begitu juga dibenarkan berbohong dalam hal mendamaikan suami isteri, itu dibenarkan dalam Islam. Itu salah satu daripada sifat orang-orang yang beriman. Satu lagi untuk kita petang ni. Inilah antara benda yang susah juga nak boleh buat, tapi kena buat. Apa dia? Yang muda menghormati orang tua, yang tua ada perasaan kasih sayang pada yang muda. Yang muda tak boleh maki hamput budak-budak muda. Dia buat salah, tapi jangan sampai kita seolah-olah condemn mereka orang muda. Dan sebenarnya Islam akan kuat dengan adanya orang muda. Maka kena ada gabungan antara orang muda dan orang tua. Apa kata Nabi? Dalam satu hadis Nabi kata, man lam yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa yang tak ada kasih sayang dengan manusia, Allah takkan sayang dengan dia. Riwayat yang lain kata Nabi SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan daripada kalangan kami, Nabi tak mengaku umat, orang yang tidak ada sikap untuk menghormati orang yang tua di kalangan kami, dan tidak ada perasaan belas kasihan kepada orang yang muda di kalangan kami. Yang tua kena sayang kepada yang muda, yang muda kena hormat kepada yang tua. Okey, apa makna tua? Apa makna tua? Tafsiran ulama yang pertama, dia kata makna tua iaitulah orang tua itu adalah tuan-tuan guru para alim ulama. Berdasarkan kepada sebuah hadis, Nabi kata apa? Laisa minna man lam yuwaqqir li'alimina. Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak ada sifat menghormati orang-orang alim di kalangan kami. Maka hadis ini menafsirkan maksud tua di situ adalah orang alim. Satu. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan orang tua itu orang yang lebih banyak pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu. Ada pengalaman, maka dia dikira tua. Dia masuk Kelang dengan sijil apa semua, lebih kurang ada diploma, ada ijazah apa semua, tapi dia tak reti bab mesin yang dia nak kendalikan. Di mesin tu ada satu budak muda, tapi dia ni dah 10 tahun dah, contoh, ataupun 5 tahun, memang dia pakar tentang mesin tu. Contoh, orang Kelang banyak di sini. Maka dia kena respect lah kat budak tu, walaupun dia budak muda, walaupun dia mengaji tak pandai, tapi mesin tu, bukan mesin lain, okey, mesin tu dia lagi pandai pada hang. Kalau bab mesin tu dia lagi pandai. Mungkin hang seorang engineer, ada sijil, ada kelayakan, ada apa-apa, tapi bab mesin hang belajar umum, tapi bab mesin tu, mesin tu dia lebih cekap. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi hospital, ada doktor-doktor pelatih. Depa ni biasanya doktor ni kalau dia belajar 5 tahun, 3 ataupun 4 tahun dia belajar teori, 1 ataupun 2 tahun dia kena praktikal. Masa dia praktikal,
Tuan-tuan tahu tak? Misi, ketua-ketua misi yang pakai baju color-color yang lain-lain ni bukan putih, mereka ni lagi terror. Kalau bak nak ambil darah, misi lagi terror pada doktor. Sekali saya pergi hospital, doktor pelatih Cina Amoy ambil darah. Saya kalau boleh tak maulah, tapi dia duk ambil darah. Tuan-tuan tahu, dia cucuk tani tak masuk, cucuk tani tak masuk. Allah, berah habis, hitam tangan saya. Balik main lepas 2 hari. Belah sini pun tak dapat, belah ni pun tak dapat. Tak sakit pun, cuma tinggal lagi lebam mah. Kalau orang tengok sini hitam, duk ada jauh besar tu, sini pun hitam. Saya ambil gambar lagi, tunjuk kat kawan-kawan. Tapi nak buat macam lah. Yang bestnya, kat sini pun 5-6 kali tak dapat, sini pun 5-6 kali tak dapat. Kita berisi sikit daripada dia, nak nampak orang. Main misi yang ini, lama memang veteran punya. Main doktor tak apa, main saya dapat. Sekali jujur dapat. Allah, terror betul. Saya bisa masuk bilik isteri bersalin. Tunggu duduk sebelah isteri bersalin. Saya tengok kadang-kadang dia ni doktor mungkin baru-baru. Ni hak yang misi yang apa-apa dia panggil apa, staff nurse ke apa-apa. Oh depa ni lagi teruk, lagi terror. Depa ajak doktor pegang macam ni doktor, pegang macam ni doktor. Hai cik, misi staff nurse. Yalah, dia ada pengalaman. Baru belajar mai. Aku dah sambut dah 3,000 orang ni anak orang. Dia maka tak kira umur muda ke tua, dia ada pengalaman. Maka hormat dekat dia. Ini makna yang kedua, orang ada pengalaman. Tadi orang ada ilmu, nombor 1, orang alim ulama. Yang kedua, orang ada pengalaman. Yang ketiga, orang memang tua dari sudut umur. Maka kena ada hormat. Yang kecil-kecil, orang yang muda hormat pada orang tua. Yang tua ada perasaan kasih sayang pada orang-orang muda, cakap elok-elok. Tuan-tuan, zaman orang dulu-dulu hormat kepada orang tua-tua sehingga kan ya, sampai nak isap okok pun tak berani isap okok depan orang tua-tua. Tengah-tengah duk pelekat-pelekat okok orang tua-tua main bawa belakang. Haji, babak duk asap duk keluar tu, tapi hormat orang tua-tua lalu. Faham tak? Lah ni orang keluar pada masjid, dia duk melepak depan masjid ke apa tak mana ke, dia duk pelekat okok, main gitar apa. Orang-orang masjid tu tengok apa, syabah. Dia boleh kata aku tu, tak payah abang kat mana. Dia boleh abang, syabah. Dia tak tahu Pak Haji ni semua bekai taiko apa semua. Dia lipat habis sekali orang dah kan. Cik macam terror tau, macam hebat dia apa. Syabah. Kata pula, tapi daripada orang tua-tua, mereka pun tahu mereka punya tahap, mereka pun ada hormat, mereka pun dah belajar. Tak happy lah, buat macam mana, hidayah tak dapat. Dan kita mengharapkan kita, budaya masyarakat kita, kita pesan anak-anak kita dan sebagainya, dan masyarakat kita belajar hormat, kan? Belajar hormat, walaupun kadang-kadang kita geram kan, walaupun kita tahu kadang-kadang ada setengah-setengah orang tua-tua mereka ego mereka lebih, aku orang tua, ingat aku orang tua. Yalah, orang tua pun kalau tak betul lah, betul tak? Tiba-tiba dia nak dia main nak tunjuk ego dia. Yang ni orang tua-tua kata apa? Kita nak kena beralah. Bagilah sikit peluang. Macam mana main tua-tua kadang-kadang nyanyuk ke apa happy lah. Kita tak main tua, kita duk main tua, kadang-kadang kita terasa ni bila orang muda duk menjawab kita cakap tergeram. Dulu masa saya janggut semua tak apa nak panjang, janggut pun tak apa putih. Saya pun tengok orang tua-tua ni semua kadang-kadang leceh, sikit-sikit suruh ikut mereka. Itulah bila beralih umur, kita pun ada anak besar-besar, kita cakap ni sepatah dia jawab 10 patah. Baru teringat balik zaman kita dulu budak-budak, kita menjawab mak pak kita main cakap. Betul tak? Benda tu akan main macam tu. Baru sekarang ni kita faham. Bila main orang tua-tua, bila main berumur, dia kadang-kadang main sensitif, cepat terasa dan sebagainya. Maka Islam meletakkan satu garis panduan. Nabi kata, Nabi tak mengaku umat, walaupun bukanlah sampai tak mengaku umat, tapi hampir-hampir ini nak abang kata ketegasan dalam agama, seolah-olahnya Nabi tak mengaku umat bagi orang yang tidak ada satu sikap menghormati orang yang tua ataupun tuan-tuan guru, para alim ulama, dan tidak ada perasaan kasih sayang dengan orang-orang yang muda di kalangan mereka. Maka mudah-mudahan kita doakan dalam Ramadan ini, Allah didik kita supaya ada sabar, Allah didik kita supaya ada satu perasaan hormat, menghormati di kalangan sama-sama kita, dan lebih banyak berbaik sangka dengan orang-orang dan sesama kita, kan?
Saya pun kadang-kadang orang suka kata, dia kata Ustaz Syarul ni sombong. Saya tak tahulah tang mana dia kata saya sombong. Kalau hang kata aku duduk atas mimbar, hang kata aku sombong, betul ya. Memang aku sombong lah. Tak ada masa nak sembang, tak ada masa nak senyum. Muka pula damai macam singa macam ni. Betul tak? Dia kata oh dia sombong. Tak apa. Tak kenal maka tak cinta. Ha, dia. Duk minum kopi sekali, oh dia faham. Ada masa mengaji kena tegah lah. Masa duk khutbah apa pula nak melawak pula. Lepas itu nak melawak, saat lagi pergi buku open table tak mana kena cakap apa kalau lebih kurang. Masa tu kita melawak lah, sembang-sembang lebih kurang. Ada masa macam tu lah, kita cuba belajar macam Nabi, fleksibel. Ada masanya kita senyum, ada masanya kita marah, ada marah pada yang dibenarkan marah, ada masanya kita boleh bersembang, ada masanya kita serius. Nabi SAW kadang-kadang dia boleh duduk, dia boleh peluk sahabat, dia boleh duduk. Ada masanya kadang-kadang dia boleh duduk termenung sampai sahabat tengok muka senyum pun dah apa ke dia duduk tengok, duduk fikir apa ke temui siapa pun tak berani pergi tegur. Nampak serius sangat dia duduk fikir. Dan ada masanya dia punya marah ketika berkhutbah, muka dia merah. Nah, dia katakan muka dia merah seolah-olah Nabi Jenderal Perang sedang memberikan arahan kepada tentera. Oh, dia lain. Dia punya watak tu boleh berubah-ubah pada keadaan. Walaupun kita bukanlah ikut Nabi sepenuhnya, tak termampu kita pun, tapi kita cuba berlatih. Dan paling-paling tidak ada satu sikap menghormati di kalangan orang, terutamanya orang main masjid. Selalu saya pesan, bila orang main masjid kita bagilah red carpet kepada orang, layan dengan baik. Assalamualaikum Pak Abang, biar masuk masjid ni tu suruh buat muka macam ikan piranha duk jegil orang. Taklah, kalau kita memang muka jenis jegil tu tak payah lah kan. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum, bang, bagi ya, baik. Ada hormat macam tu. Dan inilah betul-betul mahainya orang Pulau Pinang, mahainya orang Pulau Pinang. Yang ni lah sikap dia, saya tahu. Yang saya kenal orang Pulau Pinang ni adalah orang yang ramah mesra. Tapi tak berapa nak ramah dah belakang-belakang ni. Tak tahu hilang pergi mana yang sikap peramah. Jadi semua orang jadi marah, kira nak bergaduh. Pandang silat lagi ya, semua nak buka silat. Tuan-tuan, tepuk dada tanya iman, doa kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran, Allah didik kita supaya bersikap lemah lembut, dan juga menghormati orang lain. InsyaAllah itu salah satu daripada tanda-tanda orang-orang yang beriman. Jumpa lagi, sekadar itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.